عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama-sama pada malam ni menyambung lagi perbahasan kita daripada Talbis Iblis, yang mana malam ni kita sambung daripada bab yang ke-32. Bab yang ke-32 pada muka surat 199. Bab yang ke-32 ialah mengutamakan orang zuhud daripada alim ulama. Kita berada pada bahagian talbis iblis kepada orang awam. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Wa min talbisihi alaihim taqdimuhum al-mutazahhidin ala al-ulama falau ra'au jubbatan sufin ala ajhalin nas azzimuhu khususan idza ta'ta'a ra'sahu wa takhsha'u lahum wa yaqulun ayna hadha min fulanil alimi dhaka talibud dunya wa hadha zahidun la ya'kulu 'inabatan wala ratbatan wala yatazawwaju qat jahlan minhum bifadlil ilmi 'ala az-zahidi wa itharan للمتزهدين على شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى على هؤلاء أنهم لم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لو رأوه يكثر التزويج ويصطفى السبايا ويأكل لحم الدجاج ويحب الحلوى والعسل lam yu'azzim fi sudurihim. Apa maksud kata-kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam bab ni? Kata-kata dia, maksud dia, di antara muslihat iblis terhadap mereka sini ialah orang awam, ialah mereka lebih mengutamakan orang-orang yang nampak zuhud daripada ulama. Lebih tertarik dengan orang yang berperwatakan zuhud. Zuhud ni dengan makna pakaian yang biasa-biasa. Andai ada seorang yang memakai baju bulu tebal muncul di hadapan orang-orang jahil, maka mereka akan memuja dan menyanjunginya. Ini kata Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala. Pada zaman dia, tahun sekitar 600 hijrah, 800 hijrah, pada waktu tu dia ada satu masalah. Orang kebanyakan pada waktu tu, bila mana tengok orang, dia akan nilai daripada luaran. Bila mana dia tengok satu orang yang berpakaian daripada suf. Suf ni ialah pakaian daripada kain bulu ataupun material dia tu bulu binatang, yang mana pakaian tu menunjukkan orang-orang yang sederhana ataupun orang yang zuhud. Pakaian yang dibuat daripada bulu binatang yang sifat dia tebal, macam guni, kain dia lebih kurang. Okay. Jadi bila mana tengok orang macam ni,
Mereka akan nampak ini ialah orang-orang yang telah menafkahkan diri kepada akhirat. Tidak ingin mereka kepada dunia. Dipuja, dipuji kerana menyangka orang-orang seperti ini mempunyai kelebihan, dekat dengan Tuhan. Sebab mereka ni daripada kalangan ahli ibadah. Sebab tabiat ahli ibadah zaman tu, diorang akan pakai pakaian yang macam ni. Itu zaman Ibnu Jauzi. Zaman kita ni pun ada orang macam tu. Kebanyakan masyarakat masih lagi berfikiran macam tu. Bila mana melihat orang yang pakai jubah, orang yang pakai pakaian yang melambangkan sebagai seorang tuan guru dengan serbannya, dengan selendangnya, bahkan lebih parah lagi bagi sebahagian tempat, tengok orang gila pun menyangka itu wali Allah. Itu keadaan bagi sebahagian orang. Okay. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi. Kemudian kata dia lagi, apalagi jikalau orang yang zuhud itu, yang memakai baju tebal itu selalu mengangguk-ngangguk kepalanya dan pura-pura khusyuk di hadapan mereka. Okay. Tambah lagi keadaan orang yang disangka alim ini, daripada kalangan orang zuhud ini, mereka berperwatakan, jalan tunduk, tak angkat kepala, mulut pun terkumat kamit macam tengah berzikir. Itu lagi menambahkan keagungan dan kehebatan di mata sebahagian orang awam. Jadi itu antara talbis iblis yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi. Bahkan mereka berkata, iaitu orang awam duk kata, dari ceruk manakah datangnya orang yang berilmu ini yang ingin mencari keduniaan? Maknanya masuk ke kampung kita, kawasan kita ni, mungkin nak sedikit daripada bahagian dunia. Terus sebut orang ni sebagai al-alim hanya kerana pakaiannya. Pakaian itu menyebabkan orang ingat itu ialah orang alim. Sedangkan orang ini adalah orang zuhud yang tidak makan yang kering mahupun yang basah, serta tidak menikahi wanita. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Mereka berkata seperti itu kerana memang tidak tahu kelebihan orang yang berilmu daripada orang yang zuhud. Antara sebab boleh silap faham ataupun tersilap analisis ni kerana melihat orang daripada luaran semata-mata. Dan itulah keadaan manusia zaman sekarang, dia akan melihat orang daripada luaran. Orang tu pakaian dia pakaian macam orang alim, pakai jubah, pakai kepiah, pakai lebat, suaranya lembut, suaranya lemah gemalai, dan tak suka tinggi suara, tak suka marah orang, bukan orang yang tegas. Itu mudah menipu masyarakat awam. Dan benda tu kalau kita tengok zaman sekarang ni masih lagi ada, dan ini ialah satu benda yang berterusan sampai ke sekarang ni. Okay. Mungkin tak pakai baju bulu macam dulu, tapi mungkin orang terpikat kerana gaya percakapan dia. Gaya percakapan ni sangat mempengaruhi sebahagian manusia, sehingga merasakan orang tu baik, orang tu penyayang, orang tu betul. Ini ialah tempat yang paling bahaya sekali, yang boleh mengaburi dan juga menyamari mata sebahagian orang awam yang tak tahu di manakah yang dikatakan sebagai orang alim, di manakah yang dikatakan sebagai orang yang berpura-pura alim. Jadi ini antara benda yang kita kena tahu dan yang kita kena sedar, yang cuba disentuh oleh Al-Imam Ibnu Jauzi pada kurun yang awal dulu. Maknanya sekitar tahun 600 Hijrah, 700 Hijrah, 800 Hijrah, benda tu sudah berlaku. Apatah lagi zaman sekarang ni, zaman 1400 Hijrah ni, maka lebih banyak dan lebih berbagai-bagai lagi tampalan-tampalan orang jahil pada dirinya, sehingga orang sangka diri dia tu alim. Itu benda yang kita tak dapat elak. Sebab tu hari ni kalau orang bertanya pada kita, siapakah orang alim? Siapakah ilmu yang betul? Sebab apa orang suka tanya soalan tu? Sebab hari ni orang alim, orang jahil, semua boleh bercakap. Semua ada media masing-masing. Kalau dia tak dijemput ke masjid pun, dia boleh buat channel YouTube, dia boleh buat FB page, dia boleh buat apa-apa saja media sosial, aplikasi apa dia boleh buat, sehingga dia boleh bercakap situ, dan ramai orang pergi ke situ.
Tambah pula dengan zaman sekarang ni, zaman orang banyak habis masa dengan media sosial, maka itu akan menyebabkan orang tersilap ataupun samar mengenali siapakah orang yang betul-betul alim dan orang yang pura-pura alim. Benda yang tak perlu untuk saya detailkan. Cuma kalau kita tengok sehari dua ni, benda itulah yang berlaku, dan inilah yang cuba ingin disedarkan oleh sebahagian orang, bahawasanya jangan terpedaya dengan orang-orang yang berpura-pura. Macam mana cara dia? Cara dia ialah kita melihat apa yang disebutkan oleh para ulama tentang ciri orang alim tu sendiri. Sebab tu kalau kita tengok, orang kata apa, perkara seperti ini perlu diberi perhatian. Kan kita tengok sehari dua ni, orang yang lemah lembut tiba-tiba kena hentam, dan akhirnya kita tak boleh terima dia kena hentam. Ada kita rasa dia tu tak padan dia buat benda ni, tak sangka. Tuan-tuan tahulah kot apa yang saya sebut ni. Masjid ni pun pernah sampai rasanya dia tu. Okey. Okey, jadi nak sebut pada kita bahawasanya ini ialah tipu daya. Saya tak nak kata dia betul ataupun dia salah, tapi sikap berhati-hati. Sikap berhati-hati kita terhadap orang. Okey. Dan itu bukan daripada, mungkin sebahagian orang dia terfikir tak boleh berperasaan macam tu sebab perasaan macam tu sangka buruk pada orang. Dia bukan. Dia bukan satu benda yang kita sebut sebagai sangka buruk ni, bab lain. Ianya ialah kita berwaspada. Sebab Nabi SAW sendiri mengajar pada kita untuk kita ni berwaspada. Kita kena perasan orang ni betul atau tidak dia tu ada kebolehan, kekuatan, ataupun yang dikatakan ada bekal ilmu. Dan hari ni saya rasa jenama agama ni ialah jenama yang paling laku dan laris, sehingga payah nak jatuh market agama ni. Tuan-tuan boleh tengok zaman pandemik Covid ni, orang yang berlakon dah tak boleh berlakon, orang menyanyi tak boleh menyanyi, yang berlakon pun dah buat bisnes lain. Tapi orang agama masih lagi ada medium yang luas, masih lagi ada pengaruh. Sebab tu kita akan tengok sebahagian penyanyi, pelakon pun dengan sebab keadaan yang mendesak, diorang pun pakat nak jadi ustaz balik. Sebab apa? Sebab jenama itu ialah jenama yang boleh tarik perhatian orang. Jenama itu ialah jenama yang boleh tarik perhatian orang. Dan kalau kita tengok, benda inilah yang telah diberikan peringatan oleh para ulama terdahulu. Dan kita boleh tengok sekarang ni, akhirnya benda tu berlaku. Akhirnya benda tu berlaku dan sejarah berulang kembali, menunjukkan kepada kita perlunya masyarakat ni bekalkan diri masing-masing. Perlunya kita baiki balik pengajian di masjid dan surau yang lebih berfokus kepada nak mengenalkan masyarakat kepada ilmu. Bukan nak menjadikan masjid dan surau, kuliah masjid surau ni ialah lebih kepada pengisian santai, bercakap pada benda-benda yang biasa-biasa saja. Setakat beritahu kepada kita tentang peringatan-peringatan yang umum, itu semua orang boleh buat. Tapi masjid dan surau perlu berfungsi sebagai tempat membahas isu-isu masalah agama yang detail. Dan itu benda yang agak payah hakikatnya, benda yang agak sukar, sebab kita kekurangan kepakaran. Tuan-tuan boleh tengok di negeri Perlis yang kecil ni pun, kadang-kadang nak cari pengkuliah setengah-setengah masjid sakit, apatah lagi negeri yang besar. Mari nak beritahu kepada kita, tidak ada kepakaran yang ramai. Nak ambil orang, tangkap duduk sini, dia nak cakap apa yang dia nak cakap, dia nak sembang bohong, itu mudah. Tapi nak cari orang yang betul-betul berkeahlian, yang tak cakap pada isu, kalau keluar sembang tu jauh sampai nak dekat isyak tak balik-balik lagi, itu ialah benda yang cukup ramai untuk kita cari. Tapi untuk cari orang yang betul-betul membahas. Dan sifat agama ni pula, antara benda yang kita kena tahu, Allah Ta'ala ulang dan tekan banyak kali dalam Al-Quran, tugas Nabi ni merangkap juga tugas kepada para pendakwah, ialah basyiran wa nadhira. Beri berita gembira dan juga berikan berita yang bersifat ancaman. Beri berita gembira ni, kalau kita tengok, beritahu buat baik dapat syurga, buat ni dapat pahala, benda tu okey, mudah orang nak terima dan orang pun tak marah kalau kita cerita bab tu. Tapi kalau cerita ancaman, buat benda ni tak betul, sanjung orang ni lebih-lebih tak boleh, benda ni agak sukar diterima oleh sebahagian orang. Benda ni lah yang menjadi
perkara yang paling payah untuk diterangkan. Sebab tu kalau kita tengok Talbis Iblis, kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Ibnu Jauzi ni, waktu dia tulis pun dia diserang cukup hebat oleh sebahagian tokoh ilmuwan yang hidup di zamannya. Jadi itu benda yang kita kena tahu. Bila mana kita cerita bab yang berlawanan dengan arus kebanyakan orang, maka kita kena bersiap sedia untuk menghadapi kecaman orang. Okay. Apa lagi yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi sini? Dia kata, mereka berkata seperti itu kerana mereka memang tidak tahu kelebihan orang yang berilmu daripada orang yang zuhud, sehingga mereka lebih mengutamakan orang yang zuhud daripada orang yang mengetahui syarak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka adalah mereka tidak hidup sezaman dengan Rasulullah. Kalaulah mereka melihat Nabi berkahwin, memilih batu permata, makan daging ayam, menyukai manisan dan madu, sudah pasti Nabi juga tidak diagungkan oleh mereka. Kata-kata Ibnu Jauzi ni memang padat kena pada sasaran terus. Apa kata Ibnu Jauzi? Ibnu Jauzi kata, untung sangat orang macam ni orang yang ni agung orang zuhud, bukan agung orang alim. Dia tak hidup zaman Nabi. Sebab kalau dia hidup zaman Nabi, dia pun mungkin akan lawan Nabi. Sebab tu kita akan tengok benda ni dia akan jadi penyakit. Tuan-tuan boleh tengok sekarang, sebahagian orang awam, sebahagian masyarakat, kehidupan orang-orang kita ni, bila mana ada satu tokoh yang hebat, cerita dia digembar-gemburkan, agak sukar kita cerita benda yang tak betul dia, orang payah nak terima. Sebab tu kita akan tengok sebahagian orang yang melampau, dia boleh komen, dia kata, andai kawan ni hidup zaman Nabi, dialah Nabi. Oh, dahsyat. Saya kata ni yang sehari dua ni, komen tu ada. Kalau kawan tu hidup zaman Nabi, dialah Nabi. Ibnu Jauzi kata, nasib baik orang macam ni tak hidup zaman Nabi. Kalau tak, dia antara yang lawan Nabi. Sebab dia mungkin tak percaya Nabi ni rupa-rupanya orang yang dekat dengan Tuhan ni, orang yang kata boleh terima wahyu ni, kahwin macam biasa. Nabi Muhammad tu sendiri makan macam biasa. Nabi pakai pakaian yang cantik. Nabi berhias diri dia. Ada waktu Nabi minat pada satu benda, Nabi layan minat dia. Sebab tu kita akan tengok Nabi ni dia ada minat-minat dia yang tersendiri. Nabi, bila mana orang beri pada Nabi cincin permata, batu permata daripada akik, Nabi simpan. Bahkan Nabi jadikan koleksi. Nabi tak kata pada orang yang bagi, tak payah bagilah, benda macam ni menyebabkan saya ni tak ingat sangat kepada akhirat, jadi ingat dunia selalu. Tak. Nabi ada hobi dia. Nabi suka simpan senjata-senjata. Pedang, koleksi. Pedang daripada Dimash, daripada Damsyik. Pedang daripada tempat sekian. Nabi simpan. Nabi tak kata cukup satu dah lah, lagi tak patah yang ni, lagi tu pakai yang ni. Tak. Nabi simpan. Umar Al-Khattab, hobi dia suka tukar kuda. Istilah kita sekarang mungkin tukar kereta, keluar kereta baru, jual kereta lama, beli kereta baru. Ada orang dia rasa perbuatan tu ialah perbuatan ahli neraka, sedangkan sikap seperti itu ahli syurga pun ada. Umar, dia akan pilih kuda terbaik sehingga dia puas hati, dia jual, dia tukar, dia jual, dia tukar. Bahkan para ulama pun sama. Saya selalu sebut sini, antara tokoh ulama yang agak rapi perwatakan dia, suka pakai baju silih berganti, ialah Imam Malik bin Anas, guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Asy-Syafi'i, aku melihat guru aku ni bila mana nak pergi mengajar, dia pakai pakaian elok, rapi, pakaian yang kita kata kemas, bau yang wangi, kasut yang berbeza-beza tiap-tiap hari. Sehingga kata anak Imam Malik bin Anas, ketika mana wafat Imam Malik, dia menyimpan lebih pada 500 pasang kasut di rumah dia. Tu yang buat mazhab. Tuan-tuan boleh bayangkan ni, kalau seorang ustaz ataupun seorang mufti, dia ada rumah dia, dalam rumah dia tu ada bilik kasut, ada 1200 pasang. Apa tuan-tuan akan kata pada mufti tu? Mufti kasut mungkin kita panggil dia. Okey. Cuma itulah seorang yang buat mazhab. Benda tu tak salah selagi dia tak ambil hak orang. Selagi dia tak ambil hak orang, benda tu tak salah. Dia tak jadi kepada membazir. Selagi dia menunaikan hak dia, yang jadi salahnya kumpul benda sehingga ada nafkah-nafkah wajib yang ternafi. Punya minat pada Vespa, cari Vespa keliling dunia. Dengar ada perhimpunan Vespa sampai ke Mesir, pergi. Sampai ke India, pergi. Anak di rumah, nasi pun tak pernah jumpa seminggu sekali. Itu salah.
Agama tidak melarang satu orang untuk dia kumpul benda tu, kumpul benda ni. Dalam masa yang sama, dia tidak mengabaikan tanggungjawab dia. Bila mana kita sebut macam tu, orang ni dia tak boleh terima. Sebab tu kalau kita baca hadis-hadis yang menceritakan sifat kemanusiaan Nabi. Nabi tengok seorang perempuan lalu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi tengok, Nabi bernafsu. Akhirnya Nabi masuk dalam rumah dan Nabi dapatkan isteri. Sebahagian orang dia baca hadis ni dia tak percaya. Dia rasa betul ke Nabi perangai macam ni? Tengok perempuan bernafsu. Itu ialah orang yang normal. Macam tu. Dia ialah seorang manusia kalau dia macam tu. Yang peliknya dia tengok sama jantina dia bernafsu. Tapi zaman sekarang yang tu pula normal. Itu benda yang kita kena tahu. Itu ialah kehidupan manusia. Sebab tu dia satu benda yang orang kata apa, yang kita kena berpada-pada. Satu orang dia boleh pilih dia nak pakai apa. Okay. Tapi dia kena tahu kalau orang tak pakai macam dia, orang tu bukanlah orang yang kurang agama dia. Sebab tu saya selalu sebut benda ni. Orang yang dia pakai jubah, tapi dia taklah salat masjid 5 waktu di masjid, tak salat di masjid. Dia pakai jubah, dia rasa dia dah mengamalkan sunnah. Dia tak baik berbanding satu orang yang tak ada jubah pun dalam almari dia simpan, ada t-shirt dengan seluar jean, tapi 5 waktu dia ada masjid. Dia lebih sunnah pada kawan yang pakai jubah yang jarang-jarang main masjid. Itu benda yang kita kena tahu. Sebab itu kefahaman agama yang benar. Tidak menjadi satu kesilapan, tidak menjadi salah satu orang Muslim kalau dia tak pernah ada kepiah, tak pernah simpan lebay kat rumah dia, tapi dia semayang. Tak salah. Yang salahnya, kepiah punya banyak, semayang 2 kali je sehari. Itu problem. Itu keadaan manusia. Itulah yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi sini, jangan nilai orang daripada luaran. Jangan nilai orang daripada luaran. Sebab tu saya dalam bab ni, saya cukup berkenan dengan satu orang tokoh di Malaysia ni, Maulana Asri. Tuan-tuan kenal Maulana Asri. Maulana Asri ni dia satu orang yang pakaian dia biasa, tak terlalu over sangat. Kalau dia mengajar, dia pakailah kepiah, pakai lebay, pakai baju Melayu. Okay. Tapi waktu saya pernah jumpa dia, kalau dia waktu sebelum Covid ni lah, dia ada kuliah di KL. Saya jumpa dia di di TBS, stesen bas. Okay. Dia tak pakai lebay tu waktu tu. Pakai baju kemeja biasa. Sekilas pandang orang tengok macam orang awam biasa. Kalau orang yang tak kenal, orang dia ingat ni Bangla mana main kerja sini. Sebab dia tahu tempat tu bukan tempat nak tunjuk pakaian tu situ. Dia tahu waktu dia duduk di meja kuliah ni, duduk dengan masyarakat, mengajar, dia pakai pakaian selayaknya bagi seorang yang mengajar. Dia letak pada tempat yang betul. Sebab tu ini bab yang kita kena tahulah. Ini perkara yang kita kena sedar. Tidak ada style pakaian seperti ini melainkan yang adalah agama-agama lain. Tuan-tuan tengok Buddha. Orang yang jadi Sami Buddha. Sami Buddha dia kena pakai berterusan pakaian tu. Dia pergi pasar pun kain warna oranye tu lah. Dia pergi mana-mana pun, dia naik flight cross country pun kain warna oranye tu dia tak boleh tukar. Apatah lagi kalau dia duduk dalam wad dia. Islam dia tak pernah larang orang Islam, orang Muslim ni untuk pakai pakaian. Selama mana pakaian tu menutup aurat, maka dia okey. Tak ada masalah. Nak pakai warna apa, yang penting jangan menimbulkan fitnah kepada orang sekeliling. Orang tengok dia biasa, itu normal. Okey. Cuma bila mana ada saja kumpulan yang kita sebut sebagai kumpulan sufi yang melampau, yang menjadikan pakaian tertentu sebagai kelaziman dia, sehingga orang awam tengok dia rasa hebat kerana pakaian dia. Itulah yang ingin disebutkan oleh Ibnu Jauzi sini. Kita tengok dalam syarah dan tahqiq apa yang dia sebut. Ada di antara orang awam yang ditipu oleh iblis kerana mendahulukan orang yang berpakaian seperti orang zuhud berbanding ulama. Berbanding ulama. Okay. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok para ulama di luar negara, di Malaysia ni kebanyakannya orang-orang alim kita ni dia jagalah pakaian dia. Okey. Kalau di negara-negara Arab ni kita jumpa sebahagian orang-orang alim. Bahkan dia tu bertaraf pentahqiq, yang tahqiq kitab yang orang kata apa? Kemas kini kitab-kitab para ulama yang hebat. Waktu di masjid dia pakai jubah apa semua, tapi waktu di harian, aktiviti harian dia pakai pakaian biasa dengan baju t-shirtnya. Benda tu biasa bagi negara Arab.
Sebab tu kita akan tengok orang-orang Arab, sebahagiannya lah, tak semua, sebahagian. Bila mana dia orang salat, dia orang tidak mementingkan tengok siapa pakai jubah dulu untuk jadi imam. Kadang-kadang yang naik jadi imam tu pakai seluar jin, pakai jersey je naik jadi imam, baca Quran lagi ingat daripada yang pakai jubah dengan serban di Malaysia. Sebab itu suasana. Sebab tu ini antara bab yang orang kata apa, yang agak baik di setengah-setengah negara. Orang alim ni dia tak angkat tinggi sangat, ataupun orang yang berpakaian macam orang alim ni. Macam kita ni di Malaysia ni taklah semua. Sekarang ni dengan sebab perkembangan ilmu ni, orang dah boleh perasan, dah boleh faham benda tu. Cuma zaman-zaman dulu, orang tua kita kalau tengok orang yang berpakaian dengan jubah, dengan serban, dia akan letak tinggi. Sebab tu kalau tengok orang Pakistan pakaian dia ialah kurta tu. Yang jahat pun pakai kurta, yang baik pun pakai kurta. Sehingga dia mari tempat kita nak tolak dia jadi imam, padahal dia Al-Fatihah pun tunggal langgang. Dia hanya tahu jual kapek je. Okay. Dengan sebab kita memandang luaran. Tapi sekarang ni alhamdulillah dengan perkembangan ilmu, masyarakat kita ni taklah semua lagi, tapi sebahagian besarnya sudah mulai melihat orang bukan pada benda tu lagi. Kehidupan kita bukan berkisar pada luaran semata-mata. Apa lagi yang disebut sini? Orang awam juga mudah tertipu pada seseorang yang berjubah, berkopiah dan berserban tanpa mengetahui hakikat sebenar peribadi seseorang tu. Apa yang disebut sini bukan kata salah pakai kopiah, pakai serban tu tak salah. Okay. Cuma satu kefahaman, tengok orang macam ni dia mesti alim. Dia tak boleh dikritik, dia mesti dipuji, diangkat, sehingga benda salah dia buat pun kita kena diam. Yang tu yang problem. Bila mana dia buat benda salah, kita kena tegur dia. Apatah lagi benda salah tu berkait dengan maslahat orang awam, maka kita perlu bangkit untuk terangkan kat mana tak betul dia. Seseorang yang berpakaian seperti orang zuhud, tidak semestinya dia zuhud. Ada kalanya dia hanya bermuka-muka untuk mendapatkan sanjungan dan pujian daripada orang lain sahaja. Sebab tu kita akan tengok banyak kes orang minta derma di Malaysia ni. Dululah orang minta derma di Malaysia ni, kadang-kadang yang datang tu dia bukan Islam, tapi dia letak kepiah, dia bawa satu tabung, dia ada dah poster kat tangan dia tu, masjid ke apa, masjid yang tak tahu di mana wujud masjid tu. Kita tengok dia kerana kepiah je kita bagi dia. Rupa-rupa cek Buddha rupanya. Sebab apa? Sebab ada lagi orang yang piah boleh kot bagi. Dia tengok. Tapi memang kalau benda tu dah jadi normal. Tuan-tuan tahu, benda tu dah jadi normal. Hatta saya sendiri pun, kalau saya tak kenal jalan pergi mana-mana negeri orang, jumpa satu orang pakai kepiah dengan tak pakai kepiah, kita akan tanya dia pakai kepiah. Walaupun dia mungkin temberang kita dahsyat lagi. Okay. Cuma dia dah jadi normal di negara kita. Dia jadi normal benda tu. Sebab suasana masyarakat daripada dulu, ratusan tahun, kita memang memuliakan orang yang berpakaian macam orang alim ni. Sebab sangka baik orang Melayu kita tu tinggi, sehingga kena tipu. Lah sekali. Sebab itulah sehari dua ni gerakan menyedarkan orang Melayu supaya jangan kena tipu. Ada satu orang dia komen dahsyat, dia kata orang Melayu ni kena tipu pada zaman Portugis lagi. Sampai sekarang tak habis-habis lagi. Nak buat macam mana? Sebab kita dengan orang luar ni kita selalu angkat tinggi. Orang kata apa? Sikap tu bagus. Dia bukanlah sikap yang negatif, menghormati orang luar. Tapi bila mana dia terlebih, dia menyebabkan orang ambil kesempatan. Saya sendiri, kawan-kawan yang bekerja di KL di Jabatan Agama, dia orang selalu cerita bila mana ada permohonan jadi guru bahasa Arab, terutamanya belah KL, banyak resume datang daripada orang-orang Arab yang menetap di tempat kita ni. Tak semualah, tapi ada kebanyakannya yang kadang-kadang dia orang tipu sijil dia orang. Dia orang diambil bekerja, dibayar gaji, dan akhirnya terbongkar dia bukanlah keluaran universiti sekian. Yang dahsyatnya, dia dah boleh akses sampai dekat dengan orang-orang besar dah, baru orang perasan dia tu tipu CJ. Dan sangat banyak macam ni. Sebab apa? Sebab tengok muka Arab tu ialah muka yang kita rasa sejuk, padahal dia nak pelingkuk duit kita puluh ribu tu, dia tengah sedia tu, dia mengatur langkah. Saya pernah dengar benda ni banyak kali. Adalah Arab yang bagus tu bagus. Okey. Cuma nak beritahunya ada yang menjadikan, bahkan saya pernah dengar sebahagian orang Arab dia kata Malaysia ni ialah
baladis suq, negeri ataupun negara yang kita boleh market orang dia. Kita boleh manipulasi orang dia. Dia datang pakai jubah, rasa alim, kita angkat jadi imam satu lagi. Tak cukup allowance kerajaan negeri, tambah lagi allowance sampai 5,000, 6,000 sebulan. Dia punya seronok. Dapat. Dia mungkinlah pandai baca Quran sikit-sikit, dia boleh. Ada kebolehan tu ada. Tapi bila mana cek, mereka tidak seperti itu. Mereka tidak seperti itu. Jadi ini ialah bab berhati-hati. Bukan suruh sanksi dengan semua orang. Cuma kita kena pandai perasan. Bila mana perasan ada benda tak kena, cuba selidik. Cuba selidik. Bila mana nampak ada something dia ni, cuba selidik. Jangan terus block. Jangan terus kata pada orang, jangan duk bersangka buruk pada orang macam ni. Kita kena sangka baik, dia ada jasa yang banyak. Cerita jasa. Cerita sekarang ni ialah bila mana dah berlaku benda yang orang mulai ragui, maka kita kena buang keraguan tu dengan kita cek balik benda tu. Pada zaman Ibnul Jauzi, ramai daripada kalangan orang zuhud yang hanya tahu berzikir semata-mata. Mereka terlampau sibuk akan zikir-zikir mereka, tetapi mengabaikan tuntutan menuntut ilmu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala lebih mengutamakan orang yang menuntut ilmu berbanding ahli ibadah. Ahli ibadah yang melaksanakan ibadah tanpa ilmu akan nampak dengan jelas ketiadaan ilmunya. Ada yang menganggap orang yang zuhud hanya perlu makan kurma, tidak berkahwin dan tidak bergaul dengan masyarakat, sedangkan zuhud yang sebenar tidak dinilai dengan semua itu. Rasulullah SAW sendiri berkahwin, makan daging dan juga menyukai manisan seperti madu. Jadi ini benda yang kita kena tahu, yang disebutkan oleh Dr. Zaharuddin dalam syarah ni, nak tunjuk pada kita bahawasanya perkara yang paling baik untuk masyarakat ialah projek memandaikan masyarakat, iaitu dengan ilmu. Sebab tu tidak ada benda yang lebih terbaik bagi orang awam ni ialah menyibukkan diri dengan memperdalamkan ilmu agama. Sebab tu saya selalu tekan benda ni. Tapi waktu zaman saya belajar lagi, bila mana kita duk kempen, suruh baca kitab, buat daurah, ada sebahagian kawan-kawan kita sendiri yang zaman tu tengah belajar. Sebab zaman tu dah ada pelarian Syria yang duduk di Jordan ni. Ada kawan-kawan saya sendiri, junior ke senior ke, dia macam cakap-cakap di belakang. Dia kata, apa sibuk baca kitab ni, tolong bagi orang Syria tak makan ni. Saya kata kerja tu bagus, kerja kebajikan ni bagus, humanitarian ni bagus, okay. Tapi kena sedar, anda dihantar daripada Malaysia, dipilih oleh Jabatan Agama setiap negeri. Ada yang tajaan dengan nama yang hebat, nak suruh belajar sampai PhD, nak suruh lahirkan ulama di negeri tu, sampai di negara tu dia sibuk buat kerja kemanusiaan, sehingga dia tak fokus kepada ilmu, kitab, para ulama, kalam, para orang alim pun semua, sehingga dia habis masa macam tu saja. Dan dia rasa dia dah buat satu benda yang besar dalam Islam. Sebenarnya kalau kita tengoklah, okey, punca berlaku kemiskinan, punca berlaku pelarian ialah orang kurang ilmu sebenarnya. Itu ialah masalah utama. Punca sebab apa ada pemimpin yang tak berapa cerdik? Kerana ilmu di kawasan tu tak berapa berkembang luas. Kalaulah semua orang memahami ilmu dengan baik, maka tak akan berlaku korupsi, tak akan berlaku orang yang kalau dia meniaga dia nak tipu orang, tak akan berlaku orang yang berlakon susah sedangkan dia tak susah sangat pun. Kalau dia ada ilmu, benda tu tak berlaku. Tapi kerana dia orang tak ada ilmu, kalau ada ilmu pun tak cukup, sehingga menyebabkan dia orang rasa apa yang dia orang buat tu okey saja. Sebab tu usaha sebahagian orang untuk memandaikan masyarakat. Saya ada ikut satu NGO ni, ikut perkembangan, saya bukan join. Dia buat kerja kemanusiaan di Sabah. Okay. Dia kata orang-orang bajau ni, orang-orang bajau laut yang status tak jelas, dia Malaysia ke Filipina, tapi kebanyakan dia orang ni tak tahu warga negara mana. Sudah banyak orang yang pergi Islamkan dia orang. Banyak. Tapi setiap kali datang NGO lain, dia akan mengaku tak Islam lagi. Setiap kali datang tak Islam. Sebab apa? Sebab jenis Islam lepas tu tinggal, tak ada orang mengajar agama pada dia orang. Jadi dia orang duk ingat tak apa kot menipu. Nampak dia orang bawa truk punya banyak makanan, kalau kita mengaku Islam makanan tak boleh kat kita. Jadi dia menipu lagi dan menipu lagi. Jadi NGO ni dia tinggalkan beberapa orang ustaz untuk mengajar di situ, dan ada sebahagian orang kaya yang sanggup gaji ustaz ni. Cuma waktu PKP baru ni tak dapat berjalan lah benda tu.
Okey. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya projek mengajar orang dengan ilmu, itulah yang mengangkat penipuan, itulah yang mengangkat segala-galanya. Yang kata masyarakat kita ni macam mana penyelesaian tak nak bagi kena tipu dengan orang yang berpura-pura alim, ialah dengan melihat ataupun mengajarkan ciri-ciri orang alim tu macam mana. Sebab tu hari ni saya ada baca satu tweet satu orang, bila mana isu orang yang pakai title ustaz ni diragui sekarang. Yang kena tu semualah, termasuk saya sendiri. Okay. Sebab kita duduk dalam tu. Okay. Jadi dia kata lepas pada ni, kalau jumpa satu orang yang mengaku dia ustaz, kita test cakap Arab terus dengan dia. Okay. Nak tahu dia ustaz ataupun tidak. Okay. Sebenarnya benda tu tak perlu pun dulu. Tapi dengan keadaan sekarang, dengan sebab ramai orang menipu, dia jadi perlulah. Sebab ramai yang ambil kesempatan terhadap benda tu. Sebab secara umumnya orang yang jadi ustaz ni, kalau dia tak pandai bahasa Arab, lahjah negeri-negeri Arab, negara-negara Arab, dia mesti boleh, sikit pun dia mesti boleh. Sebab orang yang belajar agama ni, dia tak akan boleh lari daripada belajar bahasa Arab. Sikit pun dia mesti boleh. Okay. Hakikatnya benda tu nampak macam kurang adab. Jumpa satu orang ustaz terus cakap Arab dengan dia. Tapi dengan syarat yang tanya tu pun kena pandai cakap Arab, takut dia pun tibai kot dan kawan tu pun balas kot dan semua duk syok. Yang ni ustaz tu dua kali kena tipu pula. Okey. Cuma nak sebut kadang-kadang benda tu perlu. Sebab tu saya ingat dulu bila mana di peringkat Kementerian Pendidikan apa semua ni, dia orang nak perketatkan syarat dihantarnya orang-orang yang belajar Timur Tengah dalam bidang agama ni. Ada orang setuju, ada orang tak setuju. Tapi benda ni lah untuk mengelak benda ni. Mengelak keluarnya. Sebab kita kena tahu, ustaz ni dia tidak ada satu sistem di Malaysia ni yang boleh tapis dia tu betul-betul ustaz. Dia bukan macam orang bidang lain. Nak tahu dia pandai ataupun tidak doktor, maka kita akan bagi dia ujian sekian-sekian, bagi dia test buat operation apa semua. Okay. Ustaz ni dia tak ada, sebab dia berkait dengan benda yang kita tak tahu. Macam mana nak tahu ustaz tu betul ataupun tidak? Akhirat nanti baru tahu. Sekarang tak boleh nak tahu lagi. Melainkan kita bongkar, ini yang dia buat tak betul. Okay. Sebenarnya itulah benda tak bagus hakikatnya, sebab dia berkait dengan aib orang. Tapi untuk menjaga maslahat orang lain supaya tak kena tipu, terpaksa juga guna kaedah tu, supaya ilmu agama terus dijaga dengan baik, agama itu disampaikan daripada sumber yang betul, dan orang tak salah guna title tu sendiri, sehingga orang tertukar dengan orang yang pretending, berpura-pura, dengan orang yang betul-betul ustaz. Sebab tu kita akan tengok sekarang ni, orang yang pura-pura ustaz, kalau dia buat live, viewer dekat dengan 1,5 juta. Yang betul-betul ustaz, yang belajar dengan para alim ulama, 12, 13 je ada. Tu pun awal-awal 12, habis dekat sejam setengah tu 1 je ada. Tapi dia alim, belajar kutub sitah habis, kesian kita tengok. Sedangkan dia ada kemampuan untuk bercakap. Nak kata zaman sekarang ni moden zaman, tapi penyakit dia sama juga. Penyakit dia sama. Walaupun orang kata zaman moden, orang ajar kitab ni boleh dah ikut ikut live apa semua. Betul. Tapi begitulah benda yang tuan-tuan kena tahu, muslim-muslimat kena tahu, yang kata kebenaran ni dia tak akan dapat sambutan macam kebatilan, tak akan dapat sambutan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok live kuliah kita malam ni, saya pun tak tahu berapa. Okey. Tapi saya yakin kalau orang buat live main game lagi ramai pada orang tengok live kuliah. Saya pernah tengok kan dalam FB tu, kadang-kadang orang main game, dia merapu je. 1.5k, 2.5k. Orang tengok dia bawa lori, bawa kereta tak ketahuan hala, pasang lagu tak ketahuan hala, joget sakan apa semua. 2,000 orang sedang ditipu. Tengok benda tu. 2,000 orang. Bila mana sampai dekat kuliah, tengok, oh ada live mana ni, tak apa, lepas ni boleh tengok. Sebulan lepas tu pun tak tengok lah. Itu penyakit, benda yang kita tak dapat nafi. Sebab syaitan dia akan block macam mana pun. Dulu orang buat alasan nak pergi kuliah ni kena pergi masjid, saya ada kerja. Sekarang ni Allah Ta'ala mudahkan, dah masuk dalam live. Tapi dia bukan benda yang senang. Sebab kebenaran ni moden tara mana pun orang fikir saya pecah kepala nak bagi orang minat pada agama,
ianya ialah satu benda yang memang ada tentangan dan halangan. Okey. Seterusnya kita tengok, oleh itu sebagai orang awam, muka surat 202, tidak seharusnya terpengaruh dengan seseorang dari segi luarannya sahaja, akan tetapi lebih baik jikalau menilai seseorang dari segi ilmunya sebelum menilai dari segi pakaiannya, kerana pakaian tidak melambangkan seseorang itu berilmu. Sebagai orang awam juga, suatu permasalahan haruslah dirujuk kepada alim ulama berbanding ahli ibadah. Alim ulama lebih diutamakan dalam memberikan penyelesaian kepada sesuatu permasalahan dalam agama disebabkan oleh ilmu yang ada padanya. Orang awam yang lebih mengutamakan orang yang zuhud berbanding alim ulama sebenarnya sudah tertipu dengan bisikan iblis. Itu yang disebutkan oleh syarah ni. Kita pergi pada bab yang ke-33. Kita baca matan dia dululah. Wa min talbisihi alaihim qadhuhum fil ulama bitanawulil mubahati wa dhalika min aqbahil jahli wa akthari mailihim ila al-ghuraba fahum yu'athiruna al-ghariba ala ahli baladihim mimman qad khabaru amrahu wa arafu aqidatahu fayamiluna ila al-gharibi wa la'allahu min al-batiniyah wa innama yanbaghi taslimun nufusi ila man khabarati ma'rifatuhu qala Allahu azza wa jalla فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ومن الله سبحانه في إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخلق بأنهم يعرفون حاله فقال عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Maksud kata-kata Imam Ibn Jauzi ni, dia kata di antara muslihat terhadap orang awam, mereka mencela dan mencaci para ulama dengan mengatakan para ulama itu melakukan perkara-perkara yang harus. Macam keadaan kita sekarang, orang yang zuhud dipandang ulama, sehingga orang zuhud ni kalau kena caci akan ada orang backup, dia kata inilah orang yang tak beradab dengan ulama. Tapi bila mana ulama betul, alim betul, memang dipercayai, kajian-kajian dia tahap antarabangsa, hanya kerana tak pakai kepiah, hanya kerana tidak melazimi pakaian jubah apa semua, dikutuk, dimaki kau-kau sebab dilihat pada luarannya sahaja. Ini kejahilan yang paling nyata. Mereka lebih tertarik kepada orang-orang asing kerana memang mereka lebih mementingkan orang-orang asing daripada orang yang berilmu yang terdiri daripada penduduknya di daerah sendiri. Ni penyakit zaman Ibn Jauzi. Lebih membesarkan orang luar daripada orang dalam. Maknanya tidak menghargai ulama yang berada di tempat sendiri, lebih menghargai orang luar. Kalau orang luar tu alim okey juga, tapi kalau orang luar tu menipu, macam kita sebut tadi lah, sebahagian masyarakat kita ni kalau tengok orang Arab, kita akan rasa dia alim. Tuan-tuan tengok orang Arab pakai dengan igar, dengan serban, mari masjid ni, tuan-tuan akan tolak tak dia jadi imam? Kita akan tolak dia jadi imam. Walaupun mungkin dia duduk di negeri dia, arak pun dia minum dengan pakai jubah tu. Benda tu normal di negara Arab. Setengah-setengah negara Arab dia jagalah, macam Arab Saudi tak jumpalah orang pakai jubah minum arak. Tapi kalau di Bahrain, benda tu normal. Di negara Bahrain ni benda tu normal. Di Qatar sebahagiannya, saya sendiri pernah tengok atas kapal terbang pakai serban, tangan ni ada tasbih tuan-tuan, tangan ada tasbih. Apa dia order? Kasbek dia order atas flight tu. Dalam keadaan tasbih ada, serban dia labuh lebih daripada tudung labuh yang orang perempuan pakai ni. Tapi dia minum arak sambil ketawa dan nak start mabuk dah, dalam keadaan dia pakai pakaian tu. Saya kata kalau dia mari Malaysia, orang duk ingat dia hafal kutub sitah, sedangkan dia geng ketagih arak pun rupanya. Okay. Sebab pakaian. Sebab tu tuan-tuan tengok sebahagian orang Arab yang mari Malaysia, mari Langkawi lah contohnya, dia orang duduk dalam flight dengan pakai jubah, turun sampai Langkawi pakai seluar pendek. Sebab pakaian itu pakaian harian dia orang. Termasuk juga perempuan Arab Saudi apa semua ni, pakai dengan hitam, dengan lilit ni, sampai sana singlet dia pakai. Itu Arab. Siap langgan perempuan ni. Itu pakaian. Kalau kita nak nilai dari segi luaran lah. Saya bukan nak ajar bersangka buruk pada Arab. Ada orang Arab yang bagus. Melayu pun sama. Melayu kalau dia pergi Thailand pun dahsyat juga Melayu pun. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya jangan nilai orang daripada luaran. Jangan nilai orang daripada luaran. Ini benda yang kita kena letak dalam kepala kita. Bukan nak ajar bersangka buruk, tapi berpada-pada. Janganlah sampai tengok orang pakai jubah, ni semua penipu
Tu pun tak mahu juga. Okey. Cuma berpada-pada. Sangka baik, okey, dia pakai jubah, mungkin dia orang baik apa semua, tapi since tengok something je, kita ada rasa nak, orang kata apa, nak tahu dia tu setakat mana. Dan benda tu dibenarkan dalam agama. Bahkan kalau kita tengok Aisyah radhiyallahu anha antara orang yang sangat berpegang dengan konsep ni. Sebab tu Aisyah bila mana datang satu orang tanya soalan, dia akan tanya orang tu asal mana. Tujuan nak tahu orang ni latar pemikiran dia macam mana. Kan, saya pernah cerita sini, mungkin ada satu orang daripada Harura, daripada Iraq, perempuan, mari tanya Aisyah, kenapa orang perempuan kalau dia datang haid, kalau dia tak boleh salat, habis saja haid tu dia tak perlu ganti salat dia, tapi kalau Ramadan puasa dia kena ganti puasa. Kenapa puasa kena ganti, salat tak perlu ganti? Melainkan salat yang dia tak perasan, contohnya darah dah keluar, dia belum salat lagi, yang tu kena ganti lah. Cuma sewaktu dia datang tu dia tak salat. Aisyah tanya kepada perempuan ni, aharuriyatun anti, kamu ni orang Harura ke? Sebab apa kena tanya macam tu? Sebab nak tahu pemikiran dia orang macam tu. Sebab orang Harura memang terkenal dengan orang yang suka pertikai syariat ni. Dia suka pertikai syariat. Walhal jawapannya ialah ketetapan tu daripada Quran dah. Allah Ta'ala sendiri yang sebut orang perempuan yang datang haid waktu bulan Ramadan dia kena ganti pada hari-hari lain. Salat tak sebut. Jadi ketetapan ni memang macam tu. Tak perlu dipertikaikan sebab dia orang nak timbang dengan logik akal. Okey. Cuma nak sebut pada kita, boleh untuk satu orang tu dia bertanya. Boleh untuk satu orang tu dia bertanya. Okey. Seterusnya apa lagi yang disebut sini? Dia kata mereka lebih cenderung kepada orang asing di luar daerah mereka. Boleh jadi orang yang asing itu adalah daripada golongan batiniyah. Saya tak nak cerita lagi yang batiniyah ni, kita simpan minggu depan. Cuma boleh jadi, kata Ibnu Jauzi ni, yang berpenyakit itu ialah batiniyah. Walhal urusan itu harus diserahkan kepada orang yang lebih tahu keadaannya. Batiniyah ni tempat kita ni, dia dah makin moden, bukan macam zaman dulu. Zaman dulu orang kenal batiniyah ni, orang kenal kerajaan langit je. Sekarang ni batiniyah, dia orang dah moden, pandai buat live. Macam lepak di Pulau Pinang tu, pengikut dia ramai. Orang yang bongkarkan kesesatan lepak tu, Ustaz Nodros antaranya, dan lain-lain daripada tokoh kita yang ada, mereka dicaci maki. Tapi pengikut kepada lepak tu dahsyat. Kalau tuan-tuan tengok video yang dia buat kepada Datuk Mufti, video terbuka kepada Datuk Mazazil, dahsyat nama tajuk dia. Dia panggil kawan tu Mazazil. Dia kata apa, iktibas nama Iblis Azazil tu letak kat nama kawan tu. Okay. Yang komen bawah tu kalau tuan-tuan tengok dahsyat. Waktu dia hamburkan caci maki, dia kata ni semua tak guna, ni semua ustaz-ustaz tak ketahuan hala. Dia caci maki terus. Semua komen bawah, hebat, ilmu yang mantap. Caci maki tu ilmu yang mantap. Kemuncak kepandaian satu orang tu, dia pandai caci maki orang. Dahsyat. Kalau sampai tahap tu, kita kena bimbang sebenarnya pada keadaan manusia sekarang ni. Okay. Kemudian jikalau menurut pendapatmu mereka telah cerdas, walhal urusan itu harus diserahkan kepada orang yang lebih tahu keadaannya. Allah Ta'ala berfirman, kemudian jikalau menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memilih harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka. Ini dalil daripada surah An-Nisa. Allah Ta'ala beritahu pada kita, bila mana satu orang tu kita dah yakin dia pandai, baru kita boleh serahkan urusan. Walaupun ayat ni dia berkait dengan anak yatim yang ada harta, kalau dia belum balik, harta tu kita kena urus sebagai penjaga dia. Bila mana dia dah pandai urus, kita kena serah pada dia. Ketika Allah Azza wa Jalla mengutuskan Nabi Muhammad kepada manusia, mereka itu benar-benar mengetahui keadaan baginda. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah telah memberi kurnia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutuskan di antara mereka seorang rasul daripada golongan mereka sendiri. Mana nak sebut pada kita bahawasanya orang alim itu ialah orang yang paling bermasyarakat dengan orang. Bukan orang alim tu orang yang pelik pada orang. Itu benda kita kena tahu. Apakah sifat orang alim? Benda tu, kalau benda tu dibenarkan, dia akan tunjukkan benda tu boleh. Sebab tu Nabi, kalau Nabi duduk dengan para sahabat, Nabi makan makanan-makanan yang orang makan. Kalau Nabi tak makan, Nabi tak kata Tuhan haramkan, cuma Nabi kata aku tak lalu makan. Tu je. Nabi tak kata bila mana sahabat duk makan bewok pasir tu, Nabi kata yang makan bewok ni geng-geng neraka je. Nabi tak kata. Cuma Nabi kata aku tak lalu, tapi tak ada pun
arahan Tuhan kata benda tu haram. Tak ada pun. Nabi bermasyarakat. Sebab tu Nabi tengok orang muda sudah semayang asar, dia orang bersyair belakang masjid. Abu Bakar terganggu dengan syair dia orang. Abu Bakar kata, seruling syaitan mana yang dimainkan di belakang masjid ni? Punya syadik Abu Bakar bagi seruling syaitan tu. Nabi kata, biarkan orang muda dia nak tenangkan jiwa dia dengan dia menyanyi. Maknanya Nabi nak kata, bolehlah kalau setakat nak mendendangkan, nak menyanyi tanpa muzik ni boleh. Nabi tak kata, betul Abu Bakar, memang bukan seruling syaitan, tu seruling iblis. Dia tak kata lagu tu. Dia beri kepada orang muda, dia nak benda tu. Sebab tu Nabi dia berikan hak kepada orang. Kalau orang tu nak pakai pakaian yang cantik. Sebab tu orang tengok Nabi dia pernah puji Uthman bin Affan. Bukan puji, dia tanya. Dia tengok Uthman ni pagi pakai bedak warna kuning. Bedak tu dipakai oleh pengantin. Bila mana Nabi tengok Uthman ni pakai bedak, Nabi tanya, kamu kahwin ke? Maka dia kata, ya, saya kahwin. Maknanya nak kata kepada kita, sahabat ni dia kahwin, dia tak jemput pun kenduri Nabi. Nabi tahu esok, sebab dia orang tak cukup duit nak buat kenduri ni. Cuma Nabi tak kata, apa kahwin senyap tak bagi tahu kita. Tanya dulu perempuan tu okey ke tidak. Tak, Nabi tak guna veto. Ada sebahagian orang bila mana dah jadi tokoh, pengikut dia nak kahwin, dia yang trace pasangan. Dia tengok lawa, tak boleh, yang ni untuk aku. Kamu nak, aku cari yang ni. Semua yang reject dia bagi kat pengikut dia. Okay. Nabi tak buat macam tu. Nabi orang tu nak kahwin, dia kahwin. Dia cukup syarat, dia kahwin. Nabi tak kata, tak payah kahwin aku, awal lagi. Tak. In case kahwin nak kahwin, dia kahwin. Tapi mengikut pada zaman lah. Mengikut pada realiti. Dan Nabi mendengar masalah orang. Maknanya itu petanda orang alim. Orang alim ialah orang yang bermasyarakat. Bukan orang yang isolate daripada orang. Orang yang terasing pada orang lain. Orang yang duduk rumah, tak keluar rumah, bertutup, daun kering pun banyak. Inilah orang alim. Nak pergi minta doa dengan dia, rupa-rupanya pera hantu dalam rumah. Okay. Kadang-kadang kita tertipu sebahagian orang. Ini benda yang kita kena tahu daripada ciri-ciri orang alim tu sendiri. Okay. Lepas pada tu apa lagi yang disebut sini? Sesungguhnya Allah telah memberi kurnia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul daripada golongan mereka sendiri. Mereka mengenali Muhammad seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Okay. Jadi itu bab yang ke-33 perbahasan kita pada malam ni. Saya rasa nak berhenti situ lah kot. Kita seminit lagi nak masuk isyak ni. Okay. Jadi kita sambung minggu depan syarah untuk bab yang ke-33 ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.